Keadaan makin teruk timbalan speaker gesa gencatan politik. BN nekat kembalikan dasarnya dalam kerajaan. Mana cukup kalau hanya potong gaji menteri. Ajaib, kerajaan Muhyiddin buat magic. Perlu ada gencatan politik antara parti di negara ini supaya rakyat dapat diutamakan sewaktu wabak penyakit berbahaya, kata Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Osman Said. Seolah-olah dalam politik semuanya tak boleh, kawan tak boleh, bercakap tak boleh, nak telefon pun benda menakutkan dalam kalangan parti politik. Ini tidak sepatutnya terjadi di negara ini. Katanya, mesti ada cara bagi semua ahli politik untuk menerima dan memberi kritikan agar wabak penyakit berbahaya dapat diperangi bersama. Kata beliau di sebuah webinar semalam, gencatan politik akan menunjukkan kepada rakyat bahawa negara sedang melangkah ke hadapan. Kata beliau sambil turut mengulangi gesaan agar Parlimen dibenarkan bersidang kembali. Ahli Parlimen Subang Wong Chen yang juga menghadiri webinar berkenaan berkata, kerajaan perlu mendapatkan sokongan pembangkang untuk menerima wabak penyakit berbahaya. Katanya kerajaan tidak dapat menangani wabak dengan baik dan menggesa untuk mendapatkan pertolongan agar sebuah penyelesaian dapat dicapai bersama. Tambah Wong, kerajaan juga perlu membenarkan pembangkang memberikan saranan untuk mengekang wabak. Kerajaan Barisan Nasional sepanjang era pentadbirannya tidak pernah mengabaikan kebajikan dan kepentingan rakyat walau dalam apa keadaan sekalipun. Ini diakui pengerusinya, Datuk Seri Ahmad Zaid Habidi, yang menyatakan kerajaan Barisan Nasional sebelum ini menempuh pelbagai kejayaan dalam segenap sektor untuk negara tanpa sedikit pun berkompromi mengenai soal kesejahteraan hidup rakyat. Kata beliau, walau apa juga krisis atau ancaman, kerajaan Barisan Nasional mengendalikannya sehabis baik tanpa menggadai kemakmuran rakyat. Keseimbangan antara tuntutan negara dan keperluan hidup masyarakat sentiasa menjadi asas pentadbiran kerajaan Barisan Nasional. Kerana itu, kita pernah memperkenalkan prinsip rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dalam pentadbirannya. Prinsip ini merupakan kesinambungan kepada konsep cemerlang, gemilang terbilang sebagai sebuah gagasan kejayaan yang seimbang. Bagaimana kerajaan Barisan Nasional mampu mencakna dan menzahirkan falsafah ini kerana sentiasa berpegang teguh kepada objektif penubuhan Parti Barisan Nasional. Katanya, menerusi Facebooknya, menurut bekas timbalan Perdana Menteri itu, Barisan Nasional berpegang teguh kepada tujuan penubuhannya untuk memupuk dan mengekalkan satu bangsa Malaysia harmoni serta bersatu padu. Katanya Barisan Nasional juga berusaha mencapai pembangunan jasmani dan rohani serta mengekalkan Islam sebagai agama persekutuan. Namun agama lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana juga dalam persekutuan. Kita juga menegak dan mengamalkan prinsip rukun negara serta mewujudkan suatu masyarakat adil dan saksama selain sentiasa berusaha mengeratkan perhubungan dalam kalangan ahli Barisan Nasional kerana tanpa kesatuan yang mantap, mustahil keberhasilan itu tercapai. Dalam masa sama, kerajaan Barisan Nasional memelihara semangat demokrasi dalam keadaan apa sekalipun. Demokrasi berparlimen menjadi tunjang pentadbiran, katanya. Kerana itu, ujar beliau, kerajaan Barisan Nasional pada 2018 pernah menegaskan zaman kerajaan betul semua telah berlalu. Manakala era kerajaan tahu semua juga telah berlalu. Kerajaan Barisan Nasional katanya perlu mendengar suara, pandangan dan denyut nadi rakyat supaya dapat diharmonikan dengan keperluan negara. Bahkan, menurut Presiden UMNO ini, semua dasar dan falsafah kerajaan Barisan Nasional telah terbukti sebagai ramuan terbaik dalam sebuah pentadbiran yang seimbang demi kemakmuran negara serta rakyat. Malangnya ia telah dikaburi sekabur-kaburnya dalam peperangan persepsi maha hebat oleh musuh politik Barisan Nasional semasa PRU14. InsyaAllah, sejurus Barisan Nasional kembali mentadbir negara. Apabila tiba masanya nanti, dasar dan falsafah itu kita restore semula dalam pentadbiran kerajaan persekutuan, katanya. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan memuji langkah kerajaan menyumbangkan gaji para menteri dan timbalan menteri selama 3 bulan untuk membantu membiayai perbelanjaan berkaitan wabak penyakit berbahaya. Bagaimanapun pujian itu hadir dengan gesaan agar sumbangan gaji itu turut merangkumi allowance dan imbuhan kerakyaan. Janganlah sekadar gaji,
Ia mesti termasuk pelbagai allowance dan imbuhan kerajaan yang selalunya lebih banyak dan tinggi mengatasi gaji para menteri. Kepimpinan melalui teladan dalam saat krisis segenting ini adalah kemestian yang sepatutnya telah lama dipamerkan, kata Muhammad dalam kenyataan di Facebook. Muhammad juga menyarankan agar bantuan prihatin rakyat yang diteruskan diperbaiki untuk memastikan golongan paling terjejas menerima lebih banyak bantuan. Jelasnya, ekuiti dalam pengagihan bukan bermakna semua mendapat bantuan yang saksama, tetapi seharusnya mereka yang memerlukan lebih wajar menerima lebih banyak dan yang kurang terjejas menerima sekadarnya. Dia juga mengingatkan kerajaan agar pelaksanaan setiap bantuan dijalankan dengan telus. Meningkatkan kapasiti kesihatan awam adalah intervensi kritikal pada masanya. Malaysia sangat memerlukan lebih banyak ICU, sumber tenaga dan program pencegahan. Menyedari kekangan fiskal kerajaan, amatlah penting setiap sen peruntukan untuk peningkatan kapasiti sektor kesihatan awam ini dimanfaatkan dengan telus dan mendatangkan impak sebaiknya. Kita tidak mahu pelaksanaannya nanti terjadi ketirisan, ketidakcekapan sistem serta pembaziran, katanya. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan semua menteri dan timbalan menteri tidak akan mengambil gaji selama 3 bulan mulai Jun ini. Dia berkata demikian ketika mengumumkan pakej bantuan pemerkasa tambahan bernilai 40 bilion ringgit bersempena sekatan penuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula hari ini. Pemberkasaan tambahan yang diumumkan Muhyiddin melibatkan nilai bantuan keseluruhan 40 bilion ringgit termasuk suntikan fiskal 5 bilion ringgit pada Mac tahun lepas, kira-kira seminggu selepas pelaksanaan PKP 1.0. Langkah sama turut diambil dengan pemotongan 2 bulan gaji Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri untuk disumbangkan kepada tabung wabak penyakit berbahaya. Terus mendesak agar Parlimen dibuka semula. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menyindir Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun yang berpendapat sebaliknya. Masih nakal di media sosial, Najib berkata, sekarang berlaku situasi ajaib apabila pendirian itu kekal ketika kerajaan memiliki kuasa besar melalui darurat untuk mengadakan sidang Parlimen. Kata Najib, dengan berkuat kuasanya darurat, kerajaan boleh bertindak lebih mudah seperti mengambil alih kem program latihan khidmat negara PLKN dan menggantung akta keuangan untuk membolehkan mereka berbelanja sesuka hati. Kerajaan juga katanya sebelum ini meminda had maksimum compound kerana kesalahan melanggar prosedur operasi standard dari RM1,000 menjadi RM10,000, tapi tak boleh pindah akta untuk membenarkan sidang Parlimen secara maya pula. Pelik, sidang maya dengan ratusan tauke sebelum mesyuarat Majlis Keselamatan Negara boleh pula. Lagi ajaib, katanya lagi. Sebelum ini Azhar dipetik sebagai berkata, banyak pindaan undang-undang perlu dilakukan sebelum sidang Parlimen secara maya dapat dilakukan di negara ini. Kenyataan itu dibuat ketika ramai pemimpin UMNO termasuk timbalan Azhar sendiri, Azalina Othman Said, berpendapat sidang Parlimen perlu diadakan bagi membincangkan situasi semasa negara berdepan wabak penyakit berbahaya. Kata ahli Parlimen Pengerang itu, sidang tersebut boleh diadakan kerana hendak Seri Budaya, tak hendak Seri Budaleh. Untuk rekod, Azhar dan Azalina adalah tokoh pengamat undang-undang kanan dan dikenali ramai sebelum ini. Kata Najib, kejanggalan juga dapat dilihat pada pelaksanaan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown yang berkuat kuasa selama 2 minggu mulai 1 Jun. Ajaib, seperti buat total lockdown dengan trafik sesak selepas 95,142 buah syarikat diberi kebenaran beroperasi oleh MITI, iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri setakat ini, katanya lagi.